Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bab 3 penaklukan logik. Okey. Jadi kita nak tengok apakah isi kandungan untuk penaklukan logik ini. Okey. Di bahagian 5 dalam standard pembelajaran, kita akan belajar bagaimana nak membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan juga kontrapositif bagi suatu implikasi. Apa semua tu? Nampak macam baru je kan? Okey. So, di sini cikgu telah membuat satu kesimpulan. Kita sekarang ni akan melihat kepada bentuk am. Okey, bentuk am yang mana kita akan bertitik tolak dengan implikasi. Okey, implikasi kita dah belajar dalam siri keempat ya. Siri keempat video saya. Maka di sini kita akan bermula dengan implikasi. Implikasi ialah jika P maka Q. Okey. Jadi, daripada implikasi ni kita akan buat akas. Akas ni pula ialah kita terbalikkan saja. Jadi, Q letak awal, P kita letak di hujung. Jika Q, maka P kita terbalikkan saja. Okey. Kemudian, songsangan pula. Songsangan ni dia bermula dengan implikasi. Kita ambil implikasi, kita buat penafian. Kita buat penafian merujuk kepada implikasi. Jika bukan P, maka bukan Q. Maka songsangan itu adalah penafian pada implikasi. Kontrapositif ni apa? Okey, satu benda yang agak baru bagi kita. Tapi jangan risau, ianya adalah berkaitan dengan akas yang kita buat tadi. Kita buat penafian pada akas. Jika bukan Q, maka bukan P. Okey. Jadi, kita lihat kepada contoh 12 untuk kita lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan akas, songsangan dan kontrapositif. Okey. Kita rujuk kepada soalan A, contoh 12, muka surat 66. Jika 12 adalah nombor genap, maka 12 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi, macam mana kita nak tulis akas? Jika akas ni pula ialah kita terbalikkan. Nampak yang tulisan color biru itu kita letak di hadapan, tulisan color merah kita letak di hujung. Maka itulah adalah akas. Songsangan pula ialah, ingat, songsangan kita ambil pada implikasi. Kita buat penafian pada implikasi. Maka kita rujuk kepada implikasi, kita hanya letak perkataan bukan dan juga tidak. Itu adalah songsangan. Kita buat penafian pada implikasi yang asal tadi. Okey. Seterusnya kontrapositif. Kontrapositif ni pula kita buat penafian pada akas. Tidak, kita tengok akas ya. Jika 12 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka di kontrapositif kita buat penafian kepada ini. Jadi 12 tidak boleh dibahagi dengan 2. Maka 12 adalah nombor genap pada akas. Kita buat bukan. 12 adalah bukan nombor genap. Jadi secara umumnya kita kena rujuk kepada jadual yang cikgu telah terangkan sebelum ini. Okey, jadi kita tengok yang contoh yang kedua. Jika 8 adalah nombor ganjil, maka 8 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Ini adalah ayat implikasi. Kita tengok akas macam mana? Kita terbalikkan sahaja. Nombor 8 ini ke depan dan nombor pula. Ini adalah ayat berwarna biru di hadapan, ayat yang berwarna merah di belakang. Okey. Kemudian kita tengok songsangan. Songsangan adalah membuat penafian pada implikasi. Jadi implikasi kita rujuk kepada implikasi, iaitu ayat yang di awal yang diberikan. Ini kita buat penafian, iaitu 8 ialah bukan nombor ganjil. 8 tidak boleh dibahagikan tepat dengan 2.
Okey. Jadi 8 tidak boleh dibahagikan dengan tepat dengan 2. Kita buat penafian 8 boleh dibahagi dan tepat dengan 2. So, hati-hati. Kontrapositif pula, kita buat penafian pada akas. Jika akas 8 tidak boleh, kita letak boleh. Gitu. 8 boleh. Mana di 8 ialah nombor ganjil, kita tulis 8 ialah bukan nombor ganjil. Itu adalah hukum ataupun peraturan bagaimana kita nak meletakkan kontrapositif. Okey. C, kita tengok ada soalan sebegini. Bagaimana kita nak menulis akas? Akas kita hanya buat songsangan dia sahaja, iaitu kita letakkan yang awal ke belakang, yang belakang letak di awal ayat. Okey, tapi jangan hilangkan jika maka tu ya. Okey, untuk songsangan. Songsangan pula kita buat penafian pada implikasi. Sila tengok dengan baik-baik bagaimanakah songsangan itu ditulis. Iaitu kita buat penafian dia dengan cara meletakkan tidak sama dengan. Kita tak letaklah bukan ataupun tidak, tapi oleh kerana ianya dalam bentuk ayat matematik, maka kita buat ayat matematik lah untuk penafian. Tengok, ianya tidak sama dengan dan juga tidak sama dengan. Kontrapositif, kita buat penafian pada akas. Jika di sini tidak ada sama dengan, maka di sini kita letak tak sama dengan. Kalau sini letak ada sama dengan, di sini kita letak tak sama dengan. Jadi kita hanya menafikan sahaja pada akas. Okey, jelas ya? Alright. So, di sini kita nak lihat kepada satu jadual kebenaran. Jadi, bagi penyataan implikasi, akas, songsangan, dan juga kontrapositif. Dia punya nilai kebenaran dia. Okey, kita lihat ya. Kalau benar-benar, maka implikasinya adalah benar. Jadi, akas dia benar dan juga benar. Okey, kalau benar palsu, implikasi jadi palsu, akas jadi benar, songsangan jadi benar, kontrapositif jadi palsu. Kalaulah palsu berjumpa dengan benar, maka implikasi benar, akas palsu, songsangan palsu, dan juga kontrapositif benar. Okey, palsu, penyataan jadi benar, akas jadi benar, songsangan jadi benar, kontrapositif jadi benar. Okey. Jadi kita lihat atas benar, tengah benar, tepi benar, bawah benar. Okey, secara kesimpulan je lah ya. Jadi di sini adalah jadual kebenaran bagi akas, songsangan dan juga kontrapositif. Okey, ini adalah implikasi ya. Jadi kita kena rujuk kepada jadual ini untuk menjawab soalan apabila ditanya tentang nyatakan nilai kebenaran bagi setiap yang berikut ya. Contoh untuk soalan A, jika 12 adalah nombor genap, maka 12 dibahagi tepat dengan 2. Kita tentukan nilai kebenaran dia. Okey, yang benar bertemu dengan benar. Okey, benar bertemu benar. Kita rujuk kepada ni, jadual ni. Oh, maknanya penyataan benar, akas benar, songsangan benar, kontrapositif pun dia jadi benar. Okey, itu dia nilai kebenaran. Untuk B pula, kita tengok jika 8 adalah nombor ganjil, maka 8 tidak boleh bahagi tepat dengan 2. Bagaimana? Itu palsu, sini palsu, jadi palsu, jadi benar. Tengok penyataan ini adalah benar, akas benar, songsangan benar, kontrapositif pun benar. Kita rujuk kepada jadual di atas yang telah kita bincangkan tadi. Okey. Jadi seterusnya kita lihat kepada soalan C. C macam ni soalan dia ya. Jadi akas begini. Kita tentukan. Okey, kita tentukan dia punya kebenaran dia. Okey, benar, palsu, dia jadi palsu. Benar, palsu. Okey, ini jadual yang kedua Jadi dia jadi palsu. Tengok, palsu. Jadi kemudian dia punya akas dia benar, songsangan dia benar, kontrapositif jadi palsu. Sila rujuk
jadual kebenaran di atas. Ya. Okey, untuk kamu lebih kukuh dalam memahami akas, rongsangan dan juga kontrapositif, cikgu berikan tugasan matematik. Sila rujuk kepada praktis kendali 3.1E, nombor 1 dan nombor 2. Okey, sila buat latihan berikut. Dan kerana kamu setia menonton video ini, cikgu ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa belajar matematik. Sesungguhnya matematik itu adalah mudah jika belajar dengan bersungguh-sungguh. Sampai kita berjumpa lagi di lain video, siri video yang seterusnya. Cikgu ucapkan selamat belajar dan juga jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.